wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh inspirasi, Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada anda penonton-penonton wanita hari ini yang sekarang ini sedang menonton kami di kaca TV secara langsung. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga yang ketika ini mengambil ruang dan juga peluang walaupun sibuk di dapur nak hantar anak, menguruskan pelbagai lagi persiapan, juga terus mendengar dan menonton kami secara langsung di Tonton HD dan juga di Facebook WHI TV3. Macam biasalah, kalau Fiza bersiaran mesti Fiza minta anda semua hantarkan komen sama ada like, love ataupun apa saja emotikon. InsyaAllah Kak Min kita akan reply dan balas komen-komen anda. Kak Min. Okey, baik, hari ini Rabu 14 Jun 2023, Pejam Celik kita telah pun masuk ke pertengahan bulan, pertengahan tahun. Jadi kami harapkan apa sahaja yang anda azamkan di awal tahun dulu telah pun berjaya dicapai, dan kalau ada lagi azam-azam yang belum tercapai, ada 6 bulan lagi untuk anda capai. Dan juga untuk ibu-ibu yang mungkin akan ambil anak ke balik daripada sekolah sekejap saja lagi, memandu dengan berhati-hati. InsyaAllah. Dan pastinya apa saja yang sedang anda lakukan dan juga rencanakan hari ini, anda telah cuba untuk melakukan yang terbaik. Walaupun mungkin ada yang malam tertidur tak lena, sakit badan, mimpi buruk dan sebagainya. Tak apa, kita mulakan hari kita dengan sesuatu yang lebih positif lagi. Dan seperti biasa setiap hari Rabu ni, kita nak kongsikan topik-topik yang ada kaitannya dengan isu-isu yang berlaku di sekeliling kita. Isu-isu semasa. Hari ini kami nak kongsikan tentang satu topik yang kadang-kadang ada sedikit tabu untuk dibincangkan, khususnya dalam kalangan wanita. Tapi sebelum itu kita ada TikTok yang ingin kami kongsikan. Jom kita tengok dulu. Silakan. Hai Tun, kau kena belajar ni. Mak ajar di basuh pinggan semua ni. Masak kejap lagi mak ajar. Ni semua ni kena jaga. Nanti laki cari lain. Siapa yang susah? Kau kena jaga laki kau. Macam-macam ada yang menghiburkan dan juga mencuit hati kita. Nak minta satu kat rumah bagus juga kan. Boleh bangun tolong pagi kita. tolong kan. Senang juga. Kalau yang boleh tolong gosokkan baju lagi bagus juga. Lagi bagus. Jimat masa kita. Betul. Okey, dan bagi anda penonton-penonton, kadang-kadang bila kita bercakap tentang apa yang dilakukan ni, kadang-kadang dalam kalangan kita, tak kiralah wanita ataupun lelaki, ada masanya kita memang dah biasa untuk berdikari. Ya. Tetapi dalam kehidupan, kalau terlalu berdikari pula, kadang-kadang apa yang kita lakukan ini seringkali disalah sangka. Kalau terlalu berdikari, kadang-kadang orang rasa macam tak perlu dibantu ataupun tak perlu ditolong. Apatah lagi dalam konteks hubungan suami isteri. Kadang-kadang kalau isteri terlalu berdikari, suami terlepas pandang mungkin merasakan bahawa isteri mampu untuk berdiri di kaki sendiri dan juga melakukan apa sahaja perkara tanpa perlu dibantu. Syira rasa macam mana? Syira pula rasa berdikari tu kalau kita hidup solo, kita hidup bersendirian tu perlu. Sebab kalau kita lebih mudah kalau kita boleh memandu sendiri, kita boleh beli barang keperluan sendiri dan sebagainya. Akan tetapi dalam konteks rumah tangga, jangan sampai anda tersalah
salah tafsir antara hidup berdikari sehingga kita menidakkan tanggungjawab dan juga tugasan pasangan. Betul. Dan bagaimana pula untuk kita mendidik dan juga mengasuh anak-anak kita untuk belajar berdikari sedari awal usia lagi. Tapi ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton. Adakah terlalu berdikari ini juga boleh menjadi satu masalah ataupun bagaimana sebenarnya untuk kita mencari titik tengah untuk kita kongsikan topik perbincangan kita pada hari ini. Betul tu. Tinggalkan apa saja pendapat anda di ruangan Facebook kami di Wanita Hari Ini. Jangan lupa untuk follow kami di IG dan juga TikTok di WHI TV3. Sebelum itu kita nak berhenti berehat seketika. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Cinta sejati tidak perlu melihat untuk mempercayainya. Kerana cinta pasti indah pada waktunya. Hui, quotes kau ni je ha. Kalau orang baca ni, orang ingat macam, oh, orang ni mesti tengah in love. Kan? Ke sebenarnya kau memang tengah in love? In love dengan siapa? Manalah aku tahu, kan? Aku ni in love dengan kerja-kerja aku je. Tak ada masalah nak melayan benda-benda tak mendatangkan hasil ni. Hasil? Ui, bahaya ni. Bunyi macam mata duitan je ni. Mestilah. Kita ni perempuan tau. Kita kena ada duit baru orang tak pijak-pijak kita. Aku ni bukan macam kau. Ada family boleh support. Ni kalau aku tak kerja ni, siapa nak tolong aku? Betul lah tu. Aku faham. Kalau tak mesti dah lama kau ikut aku usung buku sana kemari dalam beg besar tu kan. Pergi college, betul tak? Kan. Tapi tak apalah. Rezeki aku dekat sini. Dah syukur Alhamdulillah dah. Aku ni sebenarnya bangga tau dengan kau. Dah kawan sekampung. Kawan baik. Tak lama lagi nak dapat ijazah dah. Seronok kau kan? Terima kasihlah sebab bangga dengan aku. Tapi kalau nak ikut bangga, ni, aku ni lagi bangga dengan kau tau. Muda-muda lagi dah ada bisnes sendiri, dah ada kedai sendiri. Yelah, walaupun orang cakap bisnes tu masih kecil lagi, tapi aku percaya satu hari nanti dia ada potensi untuk jadi lebih besar. Percayalah cakap aku. Amin, amin. Untung ada kawan macam kau ni. Selalu doakan aku. Mestilah. Itu dia tadi sedutan drama kerasnya takdir memaparkan kisah dan juga watak seorang wanita yang berdiri teguh atas kaki sendiri dan juga sibuk fokus demi kebaikan dan juga untuk diri sendiri juga. Dan perkara itu juga ada kena-mengena dengan topik kita untuk hari ini, Fiza. Ya, salahkah terlalu berdikari? Seperti yang telah pun kita kongsikan dari awal tadi kan, kalau kita cakap tentang konteks berdikari ini, mungkin ramai yang dah tahu bahawa berdikari itu adalah individu yang berdiri di atas kaki sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Tapi betul ke orang yang berdikari ini sebenarnya memang dia tak mengharapkan perhatian, tak mengharapkan bantuan, ataupun sebenarnya ada tanda-tanda lain yang ingin ditunjulkan ataupun ditunjukkan oleh individu ini? Ini yang nak kita kongsikan dan kupas bersama dengan panelis kita di studio hari ini. Di sebelah saya, kita bersama dengan Isha Riana. Apa khabar, Isha? Baik. Hai. Alhamdulillah. Hai. Yang menariknya tentang Isha ni, Isha dah mula berdikari seawal usia 13 tahun lagi. Wow, hebat Dan di sebelahnya pula adalah Encik Ahmad Fazli Abdul Aziz selaku perunding motivasi. Assalamualaikum, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah makin sihat. Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar tu. Okey, tapi memang berdikari Ya, berdikari, berdiri atas kaki sendirilah kalau tak naik kursi roda. InsyaAllah. Semoga sihat sentiasa. Okey, kalau kita bercakap tentang konteks berdikari ini, mungkin ramai dah tahu bahawa berdikari itu tadi kita dah kongsikan tentang berdiri di kaki sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Tapi bagaimana kita nak melihat konteks berdikari? Topik kita hari ini, salahkah terlalu berdikari? Mungkin ramai orang cakap, apa pula salah? Baguslah berdikari. Tetapi kalau terlalu berdikari ini, kita ceritakan dari konteks positif dahulu. Bagaimana untuk kita mencari kesinambungan ataupun titik tengah tentang berdikari ini dalam konteks kehidupan anak kecil, seawal usia, anak remaja maupun pasangan yang mendirikan rumah tangga. Okey, pertama saya nak ambil pada tajuk tadilah. Salahkah terlalu berdikari? Perkataan terlalu itu akan membezakan konteks. Okey. Sebab apa? Terlalu dia ada konotasi negatif lah. Bila terlalu kan. Contoh, gula manis. Bila terlalu manis, kencing manis. Betul kan? juga. So, apa saja emosi ataupun kita kata keadaan bila dia ada ekstrim dia akan ada kesan negatif. Hatta emosi gembira pun. Kan? Kalau terlalu gembira, kita akan buat keputusan yang salah. So berbalik kepada cerita kita tentang berdikari. Berdikari maknanya kalau berada pada kadar yang betul, maka dia sesuatu yang bagus. Sebab apa? Kita berdiri atas kaki sendiri, kita buat sesuatu dan kita tidak mengharapkan bantuan. Maknanya kita tak menyusahkan orang. Satu. Yang kedua, bila kita berdikari ni maknanya kita ada survival skill. Kan?
Sebab kalau banyak benda yang bergantung pada orang, kita nak buat sesuatu nasib sangkut. Sebab apa? Kita boleh nak buat tetapi kita tersangkut dengan orang tu, sangkut dengan orang ni. Jadi banyak benda yang tergendala. Jadi bila kita boleh berdikari, maknanya kita boleh buat semuanya sendiri, maka itu akan memudahkan urusan. Kita pun tak sakit hati orang. Kadang-kadang benda yang berlaku salah ni kadang-kadang bukan salah kita. Kita dah buat betul-betul ni. Tapi salahnya orang-orang yang berkait dengan apa yang benda kita nak buat. Tapi kalau benda tu boleh buat sendiri, maka kita akan lebih mudah untuk buatlah. Sebagai seorang anak, kalau anak yang boleh berdikari, sebenarnya dia ada satu survival skill yang baguslah. Cuma isu dia, saya rasa kalau kita nak bincang masuk lebih detail, isunya adalah apabila ianya terlalu berdikari. Okey, baik. Anak yang memulakan hidup berdikari ini ada survival skill-nya yang tersendiri, sebagaimana Encik Fazil kata. Okey, baik. Kalau dapat saya tujukan kepada Isha sendiri. Mula berdikari seawal usia 13 tahun, saat dan ketika mungkin rakan-rakan ataupun kawan-kawan sebaya ketika itu tengah bersekolah, tengah seronok menjalani kehidupan remaja dan sebagainya. Apakah yang membuatkan Isha Riana sendiri memilih untuk berdikari? Okey, untuk Isha sendiri mungkin sebab family kot. Masa tu family Isha dah berpisah. Jadi kat situ kita ada macam remaja kan, kita rasa macam kita nak memberontak. Tapi dalam masa kita nak memberontak tu kita rasa macam okey, ini masanya untuk kita tolong mak kita. So apa yang Isha buat masa tu adalah Isha dah rasa macam Isha patut untuk apa yang Isha nak, contohnya macam keinginan kita yang macam pada masa kecil. So Isha rasa itu Isha akan usahakan sendiri tanpa minta bantuan mama lagi ataupun ayah lagi masa itulah. Jadi benda tu sampailah rupanya benda tu dia berkait sampai kita dewasa. Dia jadi macam kita dah terlalu biasa apa yang kita nak kita usahakan sendiri. Okey. Apa yang Isha katakan tadi mungkin disebabkan oleh faktor pembesaran kita. Faktor pembesaran, faktor sekeliling kita kan, menjadikan siapa diri kita juga. Satu, tak nak menyusahkan orang. Kemudian kita merasakan tidak tahu kepada siapa ataupun di mana tempat yang seharusnya kita bergantung. Jadi kita mengambil keputusan untuk melakukannya sendiri. Okay. Ini kita lihat dalam konteks ataupun konotasi yang positif. Tetapi bagaimana pula kita nak melihat kadang-kadang orang yang berdikari ini, satu mungkin dia lakukan perkara itu disebabkan oleh satu, dia tak nak menyusahkan orang di sekeliling dia. Nombor dua, dia mungkin dia merasakan bahawa kalau saya minta pun mungkin saya tak dapat ni. Takut kecewa. Ya, takut kecewa. Takut dan sukar untuk menerima kekecewaan tu. Nombor tiga, kadang-kadang adakah disebabkan oleh kerana ingin menunjukkan pembuktian. Membuktikan bahawa aku boleh walaupun tidak dibantu oleh sesiapa, dalam masa yang sama mendapat perhatian daripada pihak-pihak yang kita inginkan. Ya, sememangnya itu antara sebab-sebabnya jugalah. Sebab kadang-kadang, saya bagi contohlah, bila kita nak sesuatu kita tak dapat. Kita marah sangat, kita geram kan. Jadi, kita alihkan tenaga marah geram tu, kecewa jadi tu, aku buat sendirilah. So, itu juga boleh menjadi permulaan kepada berdikari sebab tak boleh nak mengharapkan orang. Satu macam Fiza sebut tadi lah. Kadang-kadang bila kita minta bantuan orang, kadang-kadang kita tak dapat. Ataupun kadang-kadang yang diberikan itu tidak seperti mana yang kita jangkakan. Itu juga mengecewakan. Kadang-kadang bila kita takut kecewa, buat sendiri je lah. At least kita bertanggungjawab. Kalau jadi, alhamdulillah. Tak jadi pun tetap kita usaha kita. Okay. Tapi sebenarnya mungkin kita lupa juga nak melihat satu lagi sudut. Kadang-kadang mereka yang especially kalau kita sebut tentang hyper independent, mereka ni terlalu berdikari. Kadang-kadang dia ada isu trust. Isu kepercayaan. Dan juga kadang-kadang dia juga berkait dengan trauma. Trauma. Mana trauma dulu waktu kecil mungkin ada sesuatu yang mengecewakan dia. Kan? Dia nak sesuatu. Dia tak dapat. Bahkan bukan tak dapat, dimalukan lagi. Jadi kesan emosinya mendalam. Jadi akhirnya dia terus, orang kata tak payah berharap lah. Buat sendiri je lah. So pada saya, cuma yang penting adalah bila kita berdikari, kita kena tahu apa emosi yang kita bawa sebab tu kita berdikari. Adakah emosi yang kita bawa adalah emosi malah percaya kat orang, tak nak percaya kat orang. Mana kita ada isu trust pada orang lain. Mana situ ada isu. Ataupun kita berdikari sebab kita tak nak nyusahkan orang lain. Ataupun kita berdikari sebenarnya kita nak prove something. Yang mungkin kita suatu ketika dulu pernah dihina dan sebagainya, maka kita pun bangkit untuk inilah. Cuma pada saya bila kita nak tengok dari segi konteks rumah tangga, dia memang kita kena bincang khusus rumah tangga. Dia tak boleh bincang dari sudut pembesaran anak-anak, rumah tangga dia lain sikit. Kena ada dua konotasi yang berbeza. Tapi kalau terlalu berdikari pula dalam konteks hubungan rumah tangga, nanti suami rasa macam tak boleh pula kan. Pergilah bersalin sendiri. Macam mana pula ya? Itu dah isu tanggungjawab pula. Baik, Encik Fazil, saya lock perkataan kepercayaan tadi. Tapi sebelum saya nak ke soalan seterusnya bersama dengan Isha, kita nak raikan satu komen daripada rakan kita di Facebook daripada Zaida Ilani Zainal Abidin. Katanya, alhamdulillah saya dan adik-beradik pun berdikari dari kecil sebab
arwah mak meninggal sewaktu kami masih kecil. Saya berusia 9 tahun, adik 7 tahun, kakak 13 tahun. Makan, minum, hidup memang tunggal langgang tapi masing-masing survive. Okey, baik. Ini konteks anak-anak yang membesar hidup berdikari sendiri, isu survival dan sebagainya. Dan berbalik kepada kepercayaan tadi. Isha membesar dalam suasana yang sangat percaya pada diri sendiri. Ada keyakinan yang tinggi sebab boleh provide segalanya untuk diri sendiri. Pernah tak Isha sendiri ada isu untuk percaya kepada orang sekeliling untuk membantu Isha? Bila terlalu berdikari ni, kepercayaan tu jadi susah sikit kita nak percaya orang lain pegang tanggungjawab apa yang kita pegang. Jadi itulah isu dia bila kita terlalu berdikari. Okey. Ini yang tadi Cik Fazli katakan tentang trust issue tu tadi. Okey, kalau kita cerita dalam satu konteks yang lebih luas sikitlah kadang-kadang bila ada trust issue ni, dia mungkin sedikit-sedikit dia tak nampak masalah dia. Tapi kadang-kadang dia mungkin boleh menjadi masalah pada diri kita. Betul. Satu, mungkin kita suka nak percaya kepada pasangan. Ataupun kita merasakan bahawa saya dah terlalu berdikari, saya mungkin tak perlukan seorang suami. Mungkin. Kerana saya rasa saya boleh lakukan apa saja. Saya boleh tukar lampu saya sendiri. Saya boleh panggil orang tukar aircon, tukar tayar kereta. Tukar tayar tak payah tukar sendiri, panggil orang kan. So kita boleh lakukan sendiri. Hantar kereta di bengkel dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang bila ada trust issue ni, dia juga boleh memberi ataupun mengganggu gugat dalam konteks pekerjaan. Ini kerana kita terlalu berdikari, kita rasa kita independen, semua benda kita nak buat sendiri. Kita tak boleh nak bagi kerja tu kat orang lain. Kita tak boleh delegate sebab kita rasa macam orang lain tak boleh buat. Kita boleh buat semua. Bagaimana kita melihat ini sebagai satu masalah? Sebab dia akan jadi salah satu tanda-tanda dipanggil hyper independent adalah overachieving. Maknanya bila dia nak achieve sesuatu tu dia walhal dari segi kemampuan dia tak mampu dah, tak tertanggung dah. Maknanya bebanan tu banyak. Jadi tapi komitmen tu tak diberikan. Itu tanda-tandanya. Maknanya bila itu berlaku, dia juga akan menjejaskan kesihatan mental, emosi. Bila tak ada diuruskan lagi kan. Jadi itu satu. Yang kedua adalah dia akan gagal untuk delegate tugas. Mengagih-agihkan tugas sebab isu kepercayaan. Kadang-kadang kalau jadi bos dia akan jadi micromanage. Kan? Semua dia nak buat. Semua dia tengok balik, semua dia check. Titik pun salah ni, tegur ni, titik kataan dia pun kan. Tapi maknanya satu benda yang besar pada dia. Jadi nak tak nak apa akan berlaku adalah kesihatan mental juga akan terjejas. Sebab apa? Sebab bila orang tak buat seperti mana yang dia nak, seperti mana yang dia boleh buat, jadi dia kecewa. Kan? Bila dia kecewa, maka emosi terjejas dan sebagainya lah. Jadi dia sendiri pun akan terbeban lah. Dan yang kedua, kerja dia pun akan terjejas juga. So pada saya, isu tentang trust ni sebenarnya adalah isu tentang penting untuk orang yang dalam keadaan berdikari yang tahap ini. Penting untuk dia faham diri dia. Dia kena sedar diri dia. Sekarang ni keadaan ini menyusahkan dia tak? Sekarang keadaan ini memberikan tekanan pada dia tak? Sekarang ni keadaan ini menjejaskan hubungan antara dia dengan pasangan ke tak? Maknanya kalau terjejas, maknanya kena buat sesuatu. Okey, faham. Bercakap mengenai emosi ini juga, betul. Untuk mereka yang berdikari, mereka bergelut dengan emosi untuk pujuk diri sendiri, bergelut dengan emosi, bergelut untuk mencari kewangan sendiri, bergelut untuk, kata orang, untuk siapkan segala benda lah, senang cerita, siapkan segala benda dengan sendiri. Macam Isha sendiri, pernah tak mengalami emosi yang keterlaluan dan apa sumber kekuatan Isha untuk terus melangkah? Betul. Isha rasa bila kita terlalu berdikari ni, kita memang akan sebenarnya memakan diri sendiri. Jadi betul macam Prof kata, kita kena sedar diri kita. Bila kita sedar diri kita, kita cuba untuk bagi kepercayaan kat orang lain untuk buat tanggungjawab kita tu. Kena cuba kan? Bila kita cuba, kita rasa release tu, kita rasa lega tu. Jadi macam Isha sendiri, kalau Isha memang akan terganggu emosi sebab Isha rasa bila Isha dah buat semua benda, orang sekeliling rasa Isha boleh buat. Dan kadang-kadang benda tu yang buat Isha rasa mental Isha macam down. Tapi orang nampak kita okey. Tapi bila orang tak rasa kita ada masalah sebab orang rasa kita boleh selesaikan semua benda. Jadi sebenarnya kita tak ada tempat bergantung. So itu kalau dia beri pilihan nak ada tempat bergantung kan? Nak. Mestilah nak bahu untuk bersandar. Jauh ke bahu dia. Ya, betul. Okey, ini ada juga komen seperti apa yang Isha katakan tadi. Dia kata berdikari memang harus diterapkan dalam diri wanita, terutama para isteri, supaya jangan rasa terkapai-kapai apabila kehilangan tempat bergantung. Tetapi jangan sampai pasangan kita terlepas tangan atau mengambil kesempatan. Itu dalam konteks hubungan rumah tangga. Tapi dalam konteks kehidupan biasa di Cik Fazli dan juga Isha kan, kadang-kadang itu yang kita katakan. Bila kita melihat orang itu berdikari, mungkin orang sekeliling juga akan mengambil kesempatan, beranggapan ataupun ada tanggapan bahawa tak apa, orang ini tak perlukan perhatian.
Sedangkan walaupun seorang individu itu berdikari, dia tetap ada emosinya. Ya. Dia tetap ingin dimanjakan, diberi perhatian, ingin mencari tempat bergantung, bersandar. Dan kalau selalu dia lah beli ataupun memberi, sesekali ingin diberi juga. Betul, Isha? Betul. Bagaimana kita nak melihat konteks ini? Itulah yang saya sebut di awal tadi, yang sebenarnya kadang-kadang bila kita berdikari itu kadang-kadang adalah hasil daripada kita merajuk. Kan kita contoh kan kita nak memanjakan, contoh kan dalam konteks suami isteri, nak manjakan pasangan tak nak buat. Tak nak buat tak apalah, aku buat sendirilah. Kan? Lepas tu pasangan pula tengok kita dah boleh buat benda tu. Dia kata tak apa, you buat lain kali, you buat teruskanlah. Kan? So jadi dalam konteks suami isteri, kadang-kadang suami ni menjadi culas. Tanggungjawab dia disebabkan oleh ke terlalu berdikari isteri tadi. Sebab apa? Sebab dia kata semua boleh buat sendiri. You nak pergi buat check up pregnant, tak apalah, pergilah sendiri. Kan nanti beritahu I. Sedangkan isteri itu sebenarnya dalam keadaan memanglah dia boleh pergi sendiri, tetapi isunya tentang emosi. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu emosi kita ni sangat fragile. Mungkin kita contoh ada benda-benda kita boleh buat sendiri kan, contoh. Tapi kita nak juga dimanjakan oleh suami, nampak ada orang beri perhatian, ada orang take care pada kita. Bukan sebab tak boleh buat, tapi memang kita nak buat, tapi ada waktu-waktu kita perlukan benda tu. Perhatian. Sebab itulah keperluan emosi yang perlu dipenuhi. Kadang-kadang isunya bukan tentang tak boleh buat, tetapi dia nak perhatian tu. Okey. Silakan. Okey, Encik Fazli. Angkat tangan ni nak tanya soalan. Okey, Okay. maksudnya Encik Fazli sikit je saya masuk. Sebagai isteri, peranan sebagai isteri, kalau kalau kita boleh buat, kita tahu kita mampu untuk buat sesuatu perkara tu, kita simpan-simpan sikit berdikari tu, betul? Jangan tunjuk kita ni mampu segala. Pada saya dia macam ni. Kita boleh tunjuk, tetapi ada waktu tertentu kita minta tolong. Maknanya ada waktu tertentu ataupun dia macam ni. Waktu dia tak ada, kita buat lah. Waktu dia ada, bang, tolong bang, tak erti lah. Buat tak erti. Berlakon. Sebab, tapi pada masa yang sama, memang seorang isteri perlu berdikari dalam keadaan sekarang. Sebab kita tahu apa akan berlaku. Penerbit saya cakap, time suami ada, botol air pun tak boleh buka. Botol air pun tak boleh buka. Itu tak nak buka. Tak boleh buka. Padahal kat rumah tu angkat dumbbell kan, boleh buka sebenarnya. Tapi Cik Fazli tu hashtag untunglah. Untunglah ada yang nak bukakan. Isha kan? Okey, untunglah. Tapi Cik Fazli, Isha, itu dalam konteks hubungan suami isteri. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat dalam konteks melalui pembacaan, anak-anak kita dah mula pun berdikari seusia umur 8 bulan. Dia cuba belajar untuk berdiri, berjalan, bertatih dan sebagainya. Tetapi kalau kita membiarkan, kita perlu mendidik anak kita untuk berdikari supaya apabila apa-apa berlaku kepada ibu bapa, anak-anak ini mampu untuk meneruskan kehidupannya sendiri. Tetapi dalam konteks terlalu membiarkan anak-anak ini berdikari sebelum waktunya ataupun sebelum usianya. Kadang-kadang kita lihat ada yang anak-anak ini bekerja seawal usia, membahagikan masa antara pelajaran dan juga untuk mencari kehidupan, membantu dan sebagainya. Bagaimana kita melihat kalau dalam konteks sebegini pula? Saya sebenarnya kalau bercakap tentang dari segi pendidikan anak-anak lah sebenarnya kan, antara benda yang paling penting adalah pada saya lah, kalau melibatkan hubungan adalah kebergantungan emosi. Maknanya suami dan isteri ada kebergantungan, anak dengan mak ayah dia kena ada kebergantungan dari segi emosi. Walaupun duit tu boleh cari, tetapi dia masih berharap tempat untuk dapat perhatiannya masih pada mak ayah. Sebab kebimbangan saya bila terlalu berdikari, emosi pun dia tak bergantung pada mak ayah. Maknanya dia tak cari kelegaan dengan mak ayah, kata-kata mak ayah tak bagi kesan pada dia. Sebab tu bila tak bagi kesan, dia tidak ada kebergantungan. Dia tak kira mak ayah cakap apa pun. Tak hormat. Tak hormat. Sebab dia rasa dia tak perlu pun. Ini isu perlu kan. Jadi pada saya kena ada kebergantungan emosi. Jadi macam mana contoh, kita nak anak kita ada skill, survival skill. Kita bagi dia bekerja. Tapi ikatkan emosi itu sentiasa. Macam mana? Contoh bila anak balik kerja, macam mana kerja ini okey? Tunjukkan ekspresi, tunjukkan perhatian kita kan. Itu satu. Yang kedua, selain daripada memberikan perhatian itu tadi adalah maknanya apa-apa kita mak ayah kena buktikan bahawa bukan mak ayah duduk saja-saja goyang kaki tak. Tapi mak nak ayah nak berusaha, tapi cuma masalahnya mungkin ada kekangan-kekangan tertentu. Jadi tak boleh bagi duit. Mana kena tunjukkan care, perhatian lah. So pada saya kebergantungan emosi itu mesti ada. Okey, baik. Saya kira kata-kata Encik Fazli ini ada kena mengena dengan rakan kita di Facebook daripada Amin Nuruddin. Katanya tak salah berdiri atas kaki sendiri, cuma tidak semua perkara kita perlu berdikari kerana mungkin juga boleh membawa kepada keregangan hubungan keluarga. Saudara dan sahabat mungkin berlaku bila terlalu berdikari, kita akan berdiri bersendiri dan akan sedikit jauhkan diri. Okey, baik. Sebelum kita meneruskan perbincangan, ada pendapat daripada rakan-rakan kita di luar sana yang ingin kami kongsikan. Jom kita tengok dulu.
Macam saya anak pertama, kita ada ramai adik kan. So daripada umur sekolah rendah macam tu lah, umur 10 tahun semua dah buat sendiri dah kan. Macam masuk baju sekolah ke, basuh baju sekolah, and adik-adik punya pun kita tapau habis lah. Lepas tu start tu, lepas tu kata satu pun saya dah start dah kerja part time kan untuk dapatkan duit poket. Saya mula belajar berdikari semenjak kecil lagi sebab saya daripada family yang agak besar ya, dengan 14 beradik, dan saya adalah anak yang kedua. Jadi terpaksa berdikari untuk mencapai apa-apa yang saya hajati lah. Untuk berdikari itu adalah penting bagi setiap orang, tapi dia ada limit jugalah ya, sebab kita hidup tak boleh hidup sendiri, kita mesti bergantung pada orang lain juga. Jadi maksudnya kalau tak mau langsung pakai bantu orang lain pun tak boleh juga. Kita hidup mesti perlu bertoleransi dan juga bekerjasama dengan orang lain. Untuk perempuan ni is good untuk kita berdikari sebab yelah kita tak payah nak rely on siapa, kita can do anything on our own. So if anything happen then we can settle ourselves. But the bad part is bila dia dah terasa berdikari, dia dah sangat berdikari, dia dah tak perlukan siapa-siapa dah dalam dunia ni. So which is dia tak perlukan lelaki dah. Terlalu berdikari pun tak boleh juga. Macam saya sebelum kahwin, saya memang berdikari. Tapi bila saya dah kahwin, tak boleh nak terlalu berdikari. Sebab kita kena jugalah share tanggungjawab, share tugas-tugas semua tu dengan suami kan. Orang yang sepatutnya. Sebab kalau kita terlalu independent, takut nanti orang ambil kesempatan pun ada. Okey, itu dia pendapat daripada rakan-rakan kita pelbagai. Pendapat dan rata-ratanya mengatakan bahawa berdikari ini wajar untuk individu terus meneruskan hidup. Okey, baik. Saya duduk di sebelah Fiza, saya duduk di sebelah Isha Riana sendiri. Kita melihat wanita yang berdikari sejak kecil dan sebagainya. Ada segala-galanya di sekeliling anda berdua. Sedang cerita. Saya nak tanya sebenarnya, selesa ke orang di luar sana melihat anda berdua sebagai seorang wanita yang berdikari? Isha? Selesa dalam konteks selesa tu, Isha rasa Isha tak ada rasa yang Isha menunjukkan diri Isha ni sebagai seorang berdikari. Mungkin dia orang sendiri dah tahu, orang sekeliling Isha dah tahu memang dia ni orang yang sangat independen. Selesa lah macam mungkin orang sekeliling selesa ataupun tidak dengan orang yang berdikari itu, soalannya harus diajukan kepada orang sekeliling. Tapi menjadi orang yang berdikari itu hakikatnya bukan mudah, benar? Betul. Satu, untuk mengawal emosi. Nombor dua, untuk menjaga hati orang-orang di sekeliling. Dan nombor tiga, kadang-kadang menyembunyikan emosi sendiri. Okey, ini yang tadi kita kongsikan. Pembuktian, trauma, ingin membantu ingin menggembirakan orang di sekeliling. Faktor berdikari ini ada banyak konotasinya dalam konteks kekeluargaan, dalam konteks keibubapaan, dalam konteks suami isteri dan sebagainya. Tetapi bagaimana sebenarnya kita nak mencari titik tengah? Kalau kita cakap tentang berdikari ini, topik kita salahkah terlalu berdikari? Tentu tak salah untuk berdikari. Tetapi kalau berdikari yang sampai mungkin menyusahkan ataupun berdikari yang memberi impak negatif pada orang sekeliling pula, bagaimana nak melihat konteks ini, Cik Fazli? Itulah nak mencari titik tengah kan. Titik tengah maknanya sederhana dalam apa jua yang kita buat lah kan. Kalau kita ambil contoh konteks rumah tangga. Adakah bila makna berdikari maknanya lawan pada bermanja? Contoh. Kan? Sebab kalau bila kita banyak berdikari dan lawannya adalah bermanja, maknanya banyak berdikari tak bermanja. So adakah itu akan menjejaskan rumah tangga? So, sepastinya akan beri kesan pada rumah tangga. Maknanya di situ perlu untuk kita ambil titik tengah lah. Kan? Maknanya berdikari ada part-part tertentu kita berdikari, tapi ada part-part tertentu memang kena bermanja. Tarik tali dah tu. Kena tarik tali. Buatlah sesuatu, berlakulah tak reti pun tak apa. Manja kan? Manja sangat. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok contoh dari kalau bercakap dari konteks rumah tangga lah, orang lelaki sebenarnya memang dia suka kepada isteri yang bermanja. Walaupun dia nak juga isteri berdikari, tapi pada masa yang sama dia naklah isteri bermanja. Sebab itulah luahan emosinya berdasarkan kemanjaan tersebut. Sebab tu kalau kita tengok contoh kes-kes curang lah contoh kan. Biasanya yang curang ni masih yang manja lebih manja pada isteri yang sedia ada. Sebab isteri dia dah banyak berdikari. Saya tengok Syira kalau kat Instagram dia terus cakap macam penat tunggu suami balik. Dia tak sabar itu nak memanjakan suami dia tu. Itu emosi, bermain dengan emosi sendiri dia nak memanja lah. Bagi hint sikit. Okey, baik. Kita ada satu lagi komen yang kita kongsikan daripada Suzana Zainan. Katanya, saya sangat berdikari. Tapi masalah besar saya perlu
memerlukan perhatian yang tinggi, perhatian dari segi emosional. Itu kelemahan saya yang sangat-sangat berdikari. Okey, emosi tu tadi kita dah sentuh. Walaupun kita berdikari, kita perlukan perhatian dan juga emosi. Tapi ini soalan untuk Isha. Orang selalu cakap tentang orang yang berdikari ni mampu lakukan semua sendiri. Nak beli apa boleh beli sendiri. Kita boleh usahakan, kita boleh cuba untuk menggembirakan orang di sekeliling kita dan sebagainya. Tetapi ada satu yang mungkin ramai orang terlepas pandang. Penat ataupun tidak jadi berdikari. Penat sangat sebenarnya. Sebab kita cuba untuk gembirakan orang sekeliling kita. Kita cuba untuk selesaikan semua masalah orang di sekeliling kita. Tapi sebenarnya kita adalah kita yang menyelesaikan masalah kita sendiri. Kita yang memikirkan pelbagai benda. So, Isha rasa memang sebenarnya sangat penat lah. Betul. Sangat penat. Saya kira penat itu juga subjektif. Semua orang ada rasa penat dari segi emosinya, fizikalnya, kelakuan dan inginkan perhatian juga. Betul lah? Ada tak pernah rasa untuk satu ketika untuk melepaskan sikit demi sedikit sikap berdikari itu dan mula memberi kepercayaan dan juga mengharapkan bantuan daripada orang sekeliling? Ada. Isha cuba buat benda tu untuk macam kadang-kadang rasa nak give up, macam boleh tak nak jadi Isha Riana, boleh tak nak jadi orang lain, tapi jadi Syirah. Manja. Boleh manja sikit. Itulah. Untuk lepaskan sikit-sikit tu Isha ada cubalah, tapi kadang-kadang dia berbalik pada Isha juga. Apa-apa macam contohnya Isha cuba untuk lepaskan orang lain untuk selesaikan masalah sendiri, Isha cuma boleh dengar aje, tapi bila Isha cuba untuk bagi dia selesaikan tapi tak boleh, berbalik pada kita semula. Okey. So, itulah dia. Faham. Kita cuba usaha. Kita cuba usahalah. Fiza nampak faham betul lah? Cuba faham. Okey, baik. Di akhir perbincangan ini, Encik Fazli, salahkah terlalu berdikari? Apa yang boleh Encik Fazli rumuskan kepada penonton-penonton di luar sana? Kalau salahkah terlalu berdikari, memang salah. Okey. Terlalu berdikari. Terlalu. Tak salah untuk berdikari, bahkan itu sesuatu yang sangat baguslah. Cuma apabila kita dah terjejas teruk akibat, sebab dia macam ni, orang yang hyper independent ni kadang-kadang dia sekretif. Dia suka simpan rahsia, dia tak share emosi dia tak memendam. Dia memang dalam bahasa mudah suka memendam lah. So bila memendam ni yang penat. Memendam ni lah sebenarnya akan memikul banyak beban. Jadi bila beban tu terlalu berat kadang-kadang dan orang lain tak nampak beban dia. Sebab apa orang lain kata kau boleh, kau bagus, kau pernah buat sebelum ni begini kan. Jadi orang tak, sedangkan kita ni orang walaupun kita berdikari, kita masih lagi mengharap orang juga sebenarnya, contoh kita tolong orang, kita mengharap juga orang tu tolong kita. Kau boleh ni. Padahal belum nak cakap tak boleh. Kau boleh. Tapi bila orang tu tak datang pada kita, jadi kita pun automatik kita juga akan kecewa lah. So pada saya sekarang ni berdikari bagus untuk survival skill, alhamdulillah. Tetapi on emotional punya part memang perlu diuruskan. Supaya apa? Supaya kita ni, sebab kita ni manusia tak boleh hidup seorang-seorang. Kita tetap ada keperluan bergantung pada orang lain. Macam contoh, untuk nak menguruskan macam yang Isha sebut tadi kan. Maknanya Isha perlu ada orang yang sangat dipercayai yang boleh membantu melegakan emosi. So paling tidak bila kita berdikari pun emosi kita masih terjaga dan terkawal lah. InsyaAllah. Kita doakan. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Fazli di atas rumusan yang saya kira cukup melengkapkan perbincangan kita hari ini. Dan juga Isha di atas perkongsian tentang pengalaman Isha sendiri yang saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita ada pengalaman-pengalaman ataupun melalui konteks ataupun fasa kehidupan yang lebih kurang sama seperti ini. InsyaAllah berdikari itu tak salah, tapi jangan terlalu berdikari tanpa kita sampai kita menidakkan bantuan dan juga perhatian daripada insan-insan di sekeliling kita. InsyaAllah sama-sama kita usaha untuk memperbaiki kehidupan kita dari hari ke sehari. Bersederhana dalam segala segi. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini. Aku memberikan cinta, engkau
tak setia, kau tak berubah sampai bila-bila. Kau tak berubah. Coba tuh mengerti apa yang terjadi antara kita. Aku memberi dusta, engkau memberi dusta. Harusnya bagaimana cinta antara kita? Kau tak setia, kau tak berubah. Aku memberikan cinta, engkau memberi dusta. Harusnya bagaimana cinta antara kita? Kau tak setia, kau tak berubah. Cinta, kau memberi dusta. Kau tak setia, kau tak berubah. Sampai bila-bila. Zul Hadi. Kau yang tak berubah. Kau tak berubah. Memang Kau tak berubah. Memang dia memang tak berubah. Tak berubah. Sebab sebelum ni datang masa mempromosikan lagu Bidadariku, single yang pertama macam ni juga. Macam ni. Masih ni tak kali berubah? kedua. Masih tak berubah. Masih tak berubah lagi. Okey, tapi ada tak sebelum nak tanya tentang single ni, ada tak orang samakan awak dengan Charlie ST12? Sangat Banyak. ramai, sangat ramai. Kalau sangat macam tu, kita kena belanja sikit lagu. Okey. Okay. Apa lagu ST12 yang anda suka? Aku masih sayang. Cuba. Okey, silakan. Aku sungguh masih sayang padamu. Jangan sampai kau meninggalkan aku. Begitu sangat berharga dirimu bagiku. Oh, kan ku pastikan saja di hatimu. Kan ku korbankan semuanya untukmu. Sungguh ku berharap kau pun begitu padaku. Sama, sebiji. Dua biji lah. Dua biji, dah 2 biji. Okey, kita kembali kepada single terbaru ni. ya. Okey, daripada single pertama Bidadari dah pun mendapat sambutan daripada peminat-peminat tanah air. Mungkin kita boleh kongsikan tentang fokus untuk single kedua ni. Yang kau tak berubah kan? So fokus kita orang adalah sama juga macam Bidadariku. Kalau boleh lagu ni kita nak cecah ke market luar. Sebab memang lagu ni memang vibe-vibe kat sana. So harapan saya harap-harap sangat lagu ni akan go international. InsyaAllah kita doakan. InsyaAllah, amin. Siapa di sebalik lagu ni? Penciptanya siapa yang buat lagu ni muzik dan sebagainya? adalah Naik Saidin, iaitu director all muzik sendiri. Okey. Cikgu Syafiq dan juga dua orang tu je lah. Memang ada awak memang meminati genre yang sebegini ke, ataupun memang ada nak cuba lagu ataupun muzik yang berbeza sedikit? Saya memang kalau boleh saya nak memperbagaikan lagi genre nyanyian saya, tapi kadang-kadang lagu-lagu yang saya buat pun saya ikut orang, ikut crowd kan. Oh, ikut permintaan pendengar. Permintaan diorang semua. So saya akan combine dengan idea saya dan terjadilah lagu-lagu macam ni. Hadi lagu okey, Hadi lagu ni dah 3 bulan dikeluarkan, betul? Rilis. Setakat ni macam mana penerimaan peminat di kat luar sana? Penerimaan alhamdulillah. Mungkin disebabkan lagu ni kita orang tak ada macam hard push sangat. Kita orang macam soft-soft je. InsyaAllah maybe kita orang akan teruskan push lagu ni. Okey, untuk terus mempromosikan lagu ni lah. Untuk terus mempromosikan lagi. Okey, mungkin boleh kongsikanlah sikit. Sebenarnya lagu ni cerita dia tentang apa sebenarnya? Cerita dia sebenarnya tentang seseorang tu. Saya dah bagi macam-macam, saya dah bagi effort, saya dah bagi masa, tenaga, duit semua, tapi dia tak berubah lagi. Dia still dengan perangai dia macam tu, so saya terpaksa lepaskan. Sebenarnya dia tu girlfriend awak ke bukan? Bukan. Bukan kisah benar. Bukan maksudnya individu tu orang yang awak sukalah. Orang yang saya suka, tapi bukan saya. Betul. Dah usaha. Kemudian and then dia macam ini tak bukan nampak. awak, dia bukan kisah sebenar. Takut dia nak jawab. Takut dia jawab. Okey, sebenarnya dia macam tak nampak lah kita ni apa. Effort tu tak nampak lah. Dia mungkin tak nak tu. Itu lah tu. Nah.
Okey. Mungkin boleh kongsikanlah juga apakah harapan dan rangka promosi dan sebagainya, sebab sekarang ni adalah zaman kita sama-sama seiring dengan media sosial kan. Mungkin ada aktiviti-aktiviti di media sosial yang boleh dikongsikan kepada penonton untuk terus mengikuti perkembangan anda dan juga lagu-lagu, ataupun ada planning akan datang ke macam mana? Okey, jadi ni apa harapan Ya, betul. Jadi korang semua teruskan support Zulhadi dan juga Asmara Loka dengan single terbarunya Kau Tak Berubah. Mungkin kita orang akan buat trend TikTok. So korang jangan lupa untuk hashtag Kau Tak Berubah. Kat luar ni nanti Kat luar nanti. Baru lagi. Kan? Okey, media sosialnya. Media sosial saya adalah, kalau saya sendiri Zulhadi. Kalau band pula dia ada sendirinya Asmara Loka. Asmara Loka. Tapi sebelum habis ni ada masa sikit lagi ni. Sikit lagi lagu. Belanja. Lagu apa? Penerbit. Lagu apa penerbit? Awak belanja je lah lagu apa-apa. Lagu apa? Bukan ku tak sudi kasih untuk bersamamu bercinta lagi, kerana antara kita tidak sehaluan lagi. Cuk. Okay. Kalaulah kan diberi peluang untuk anda buat mini showcase ataupun berduet dengan Cina. Nak. Soalan tak boleh jawab ke? Nak. Bagus. Memang sama kan? Okey, kita boleh buat basking ke, planning kan? Kalau cari dating dan datang dan sebagainya. Okey, kita doakan kejayaan anda seterusnya untuk terus mewarnai industri seni tanah air, dan selamat maju jaya untuk single terbaru ini. Terima kasih. Okey, baik. Zulhadi, anak muda yang penuh bakat, dan kita juga nak kongsikan kepada anda seorang pelukis muda yang berbakat. Jom kita tengok paparan ini. Pelukis muda. Bijak mengambil peluang dan tidak mensia-siakan bakat melukis yang dimiliki. Sejak dari kecil lagi, siapa sangka gadis muda berbakat besar ini mampu menjadikan hobinya sebagai satu kerjaya bermula sejak dari 2015 lagi. Melupakan hasrat menyambung pengajian dalam bidang seni bina merupakan satu pengorbanan buat dirinya demi menjaga arwah ayahnya yang sedang sakit ketika itu. Izzati Afiqah Cik Suza, 28 tahun berkata, dia mula berkarya meluahkan apa yang dirasa sepanjang menjaga arwah ayahnya. Tertubuhnya Kedai Suza pada 2015, pada saya semester 4, ayah saya involved in an accident. So bila ayah saya accident tu, saya terpaksa berhenti belajar untuk jaga dia. So dalam pada waktu tu doktor pun tak janjikan apa-apa. So saya pun cuti defer semester selama 3 semester. Bila dah maksimum pun saya pun decide untuk stop belajar waktu tu untuk jaga ayah saya. Little did that I know, ayah saya pass away waktu saya buka Kedai Suza dekat Melaka dalam 2018. So sejak daripada tu saya namakan Kedai Suza dedikasi kepada ayah saya. Lebih menarik lagi, setiap karyanya itu diselitkan dengan mesej dan sindiran dalam bentuk jenaka sebagai peringatan secara umum. Selain itu, dia juga membawa gaya seni yang tersendiri dengan meletakkan karakter bibir tebal dalam setiap lukisannya. Lukisan yang paling sentimental bagi saya adalah this one. Ini lukisan yang pertama saya buat. Saya self-taught artist, so saya buat atas kanvas yang tak prime pun. Saya buat atas kain belacu sebab kat Melaka susah nak dapat kanvas. So ni, lukisan ni maksud dia waktu tu saya jaga ayah saya. Saya rasa macam saya kena lebih beribadah, untuk lebih berdoa, lebih berharap pada Allah waktu tu. So antara kehidupan yang saya kena ubah, saya kena tinggal belajar, saya kena jadi anak yang lebih bertanggungjawab. So waktu tu adalah antara dua. So saya saya lukis yin yang dalam bentuk perempuan. So perempuan ni saya simbolkan saya lah. So bagi saya ini adalah antara yang terawal, dan bagi saya waktu inilah lukisan yang saya rasa saya dah start masukkan message dalam lukisan saya. Meskipun melalui pelbagai cabaran dan dugaan, dia mengakui ibunya antara orang yang menjadi tulang belakang yang sering memberi sokongan sepanjang menceburi bidang seni ini. Cabaran tu every time bila tak rasa nak melukis, tak rasa nak buat apa pun. Tapi inspirasi mostly mak saya. Mak saya memang betul-betul bila saya nak give up apa, dia berdoa lah, Allah akan ada apa semua. So knowing kita pun, ayah saya pun dah tak ada apa semua, lagilah
redha tu tinggi. So bila saya rasa nak give up je, mak saya cakap, tak apa Ti, you can do this. So saya pun rasa dia lah wanita paling saya kagumi dan dia lah menjadi backbone dalam saya punya kedai Suzar. Impian menjadi kenyataan. Semangat yang ditunjukkan oleh gadis muda ini sememangnya wajar dijadikan inspirasi buat generasi muda di luar sana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran. Tapi Syira, sebelum kami nak tinggalkan anda untuk hari ini, ada sesuatu yang nak terus kami kongsikan. Khas untuk peminat Ejen Ali. Misi Ejen Ali sentiasa bersamamu diteruskan lagi dengan aksi Ejen Ali dan rakan-rakan Ejen Mata dalam menyelamatkan bandar Cyber Raya. Jadi jangan lupa saksikan Ejen Ali musim kedua yang sudah pun bermula sejak 12 Jun 2023 setiap hari jam 11 pagi di TV3 dan stream secara langsung melalui tonton #Ejen Ali sentiasa bersamamu. Wow. Misi menyelamatkan Cyber Raya. Okey. Dan Syira, nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran untuk Wanita Hari ini. Pada hari ini kami harapkan dalam gurauan kami dan apa saja yang telah pun kami kongsikan dari awal sampailah ke hujung siaran ini dapat memberi manfaat berguna kepada anda. Betul tu. Dan Wanita Hari ini akan kembali esok jam 12 tengah hari sehingga 1 tengah hari dan kami bawakan topik kepada anda, diabetes di awal usia. Apakah faktornya? Apakah ciri-cirinya? Jangan lupa untuk tonton esok. Betul. Kita selalu ingat diabetes ni dalam kalangan orang dewasa ataupun orang yang telah pun berusia kan. Tapi penting juga untuk kita mengawal pengambilan gula, pemakanan anak-anak kita ni sejak daripada bayi lagi. Okey, esok teruskan bersama kami di Wanita Hari ini, insya-Allah. Semoga hari anda dapat diteruskan dengan perkara yang baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan dan insya-Allah temu janji anda bersama kami esok di WHI TV3. Assalamualaikum, jaga diri. Bye. Esok baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri